tahun baru dalam bulan Islam kita. Tahun baru dalam bulan Islam ni bermula ketika mana zaman hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Hajar Asqalani, penetapan tarikh daripada Rabiul Awal, kalau ikut Rabiul Awal tu dia punya hijrah tu kepada Muharram kerana azam berhijrah ni, kerana apa panggil, niat untuk berhijrah ni bermula pada bulan Muharram lagi. Itu Bai'atul Aqabah telah berlaku pada bulan Zulhijjah. Sebelum tu, Zulhijjah ni akhir tahun dalam Islam. Kemudian dia punya azam untuk berhijrah tu bermula pada Muharram. Dan bulan Zulhijjah tu bermula bibit-bibit hijrah. Maksudnya pada akhir tahun tu, masa tu tak ada lagi penetapan tahun. Pada akhir tahun lah bulan Zulhijjah tu, dah ada bibit-bibit nak hijrah. Dan anak bulan yang keluar selepas pada bai'ah tu, mereka ni berazam untuk merancang perjalanan mereka. Lalu pada bulan Rabiul Awal berlakulah hijrah. Namun ditetapkan tarikhnya adalah pada Muharram. Sepakat para orang Islam pada masa itulah untuk menetapkan Muharram ni sebagai tarikh pertama. Walaupun bukan pada waktu Muharram berlaku hijrah tu, tapi kerana bibit-bibit ataupun keazaman berhijrah tu bermula pada waktu tu, dijadikan Muharram sebagai permulaan hijrah. Okey, jadi bila mana kita sebut berkenaan dengan hijrah ataupun kita sebut berkenaan dengan Muharram, kita khusus kepada kita hari ni lah 10 hari bulan. Kalaulah ada dalam kalangan kita yang berada pagi ni belum makan lagi, bolehlah kita mengambil satu fadilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis umum dan ada hadis khusus yang disebutkan oleh riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama puasa setelah Ramadan ialah puasa di bulan Muharram. Seutama-utama puasa selepas Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan seutama-utama ataupun seutama solat selesai solat fardu ialah solat malam. Ini antara hadis umum berkenaan dengan fadilat sesuatu. Maksudnya lepas solat Ramadan, selepas pada puasa Ramadan, puasa utama adalah puasa di bulan Muharram. Selepas seutama solat fardu, yang paling utama adalah solat malam. Antara hadis lain yang disebut adalah berkenaan dengan khusus pada hari ini, siyamu yaumin Ashura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanata allati qablahu. Daripada riwayat Ibnu Majah. Maksudnya barang siapa ataupun berpuasa pada hari Ashura, sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. An yukaffira as-sanata allati qablahu. Maksudnya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan dalam hadisnya, siapa-siapa yang puasa pada hari ini, Ashura ni hari ini, akan dihapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Besar fadilat ni. Sungguh besar fadilat. Jadi kalaulah siapa-siapa yang belum makan lagi pagi dalam puasa sunat ni, kita boleh niat sebelum tengah hari. Kalau kita tak niat lagi tak apa, boleh niat lagi. Aku nak puasa Ashura hari ni kerana Allah Ta'ala. Sejak aku puasa sunat 10 Muharram, sunat Ashura kerana Allah Ta'ala. Jadi kalaulah dah mula semalam, alhamdulillah. Sebab ada juga hadis malam berbunyi riwayat Muslim, sekiranya aku masih hidup pada tahun hadapan, nescaya aku akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Ini antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebabnya sebenarnya kita boleh mula 9 dan 10 semalam hari ni, tapi tak ada masalah. Kalau tak mula lagi semalam, mula je hari ni. Yang penting mula, jangan tak mula. Jadi insya-Allah pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah, guru-guru, bila kita berbicara berkenaan dengan Muharram ataupun hijrah ni, kita boleh ambil satu poin, iaitu satu berkenaan dengan azam
azam yang tekad ataupun turning point untuk kita melakukan perubahan. Bila mana tahun baru, contoh kita masuk 2021, kita kata kita kena ada azam baru. Mana mungkin bila kita masuk bulan Islam, kita tidak ada azam baru. Mustahil. Mustahil. Sepatutnya kita kena ada satu tekad ataupun satu turning point untuk kita ubah. Satu garisan panjang bermula daripada satu titik. Satu garisan panjang bermula daripada satu titik. Bermaknanya ia adalah turning point yang perlu kita mulakan perjalanan kita. Jadi dua titik itulah yang akan menentukan perjalanan kita garisan panjang. Jadi hari ini kita nak sentuh berkenaan dengan sikap positif penentu kejayaan. Sikap positif penentu kejayaan. InsyaAllah akan dikongsikan beberapa cerita ulama-ulama terdahulu ataupun beberapa kata-kata ulama-ulama terdahulu dalam menekankan sikap positif penentu kejayaan. Bagaimana sekarang ni kita mengalami masalah, kalau di imtiaz sendiri pelajar-pelajar, kita kata mood dia bila saya tanya pelajar, saya mengajar budak SPM juga, pelajar SPM, bila mana kita tanya pelajar, mood daripada 100% mood pelajar sekarang ni berapa? Boleh kata majoriti menjawab 50% dan ada yang 30%. Maksudnya mereka punya moral dah down. Mungkin disebabkan boring menghadap. Kita pun kalau guru-guru pun kita menghadap sehari laptop ni, tepu juga dah. Sama juga kalau pelajar. Pelajar dia menghadap daripada pagi sampai ke tengah hari petang. Memang itu satu ujian besar dalam PDPR. Tidak dapat dinafikan. Itu adalah ujian besar dalam PDPR. Namun apa yang anda nak tekankan hari ini adalah sikap positif kita ni penentu kejayaan. Sikap positif kita adalah penentu kejayaan. Kita tengok bagaimana kisah bermula pada satu kata-kata Dr. Hamka. Dr. Hamka kita tahu, Dr. Haji Abdul Malik Karim Amallah. Islam telah melakukan satu revolusi jiwa yang paling hebat dalam sejarah kemanusiaan. Islam telah melakukan satu revolusi jiwa dalam sejarah kemanusiaan. Maksudnya bahasa Arab dulu dikenali sebagai bahasa yang tiada nilai. Tiada nilai kerana sikap mereka sehingga menyebabkan Rom dan Parsi tidak melihat mereka untuk dijajah. Bahasa Rom dan Parsi bahasa itu hebat. Bahasa yang hebat. Mereka melihat bahasa Arab ni tak perlu kita jajah pun. Mereka tak ada nilai. Mereka tiada nilai kerana sikap mereka dan cara hidup mereka menyebabkan orang tak pandang pun bahasa Arab. Namun setelah kedatangan Rasulullah SAW membangunkan Mekah dan Madinah bahasa Arab, mereka menjadi hebat sehingga Islam menakluk 2/3 dunia, menjadi kaya raya dan semua sekali. Sebab itulah Pak Hamka sebut Islam telah melakukan satu revolusi jiwa yang paling hebat dalam sejarah kemanusiaan. Kecemerlangan seseorang ni ditentukan oleh faktor-faktor banyak faktor. Ilmu, kemahiran, maklumat dan sikap. Ini pelajaran bergerak. Kejayaan seseorang ni ditentukan banyak faktor. Ada disebabkan faktor ilmu, faktor kemahiran, faktor maklumat yang dia dapat dan sikap. Mengikut kajian Harvard Business School dan disokong oleh Prof. Dr. Thomas Berry, antara keempat-empat faktor yang anda sebut tadi, sikap merupakan faktor yang paling dominan. Daripada faktor sikap, maklumat, kemahiran dan ilmu, ni, sikap adalah faktor yang paling dominan. Kajian mereka, kita ambil kajian dah, tak ada soalan, kajian-kajian yang dibuat oleh Barat ni. Kajian mereka menunjukkan sikap menyumbang kepada 93% kejayaan berbanding ilmu, maklumat dan kemahiran yang hanya 7%. Sikap 93% dia tak. Mungkin kita bertanyalah, kenapa adapun benarkah sikap ni merupakan elemen penting? Bagaimana dengan ilmu? Bagaimana dengan ilmu? Bagaimana pula dengan maklumat? Bagaimana pula dengan perkara lain? Sebenarnya dalam kita meletakkan elemen sikap sebagai faktor utama ni, kita tidaklah menafikan kepentingan faktor-faktor lain, ilmu, kemahiran. Tetapi sikaplah yang menjadi sikaplah yang menjadi faktor terpenting, kerana apabila sikap seseorang itu betul ataupun positif, maka kekurangan-kekurangan daripada faktor lain dapat diatasi. Kalaulah sikap dia rosak, ilmu pun tak dapat, kemahiran tak dapat dan lain-lain. Dengan sikap yang betul lah, seseorang akan berusaha menambah dia punya ilmu dia, kekurangan ilmu, menambah maklumat dia dan memperbaiki kemahirannya.
Tetapi sekiranya sikap dia ni tidak betul, sikap dia tidak positif, negatif selalu, maka ilmu ataupun kemahiran ataupun maklumat yang tinggi melangit pun tidak akan berguna. Kalaulah dia ada ilmu yang tinggi, contoh kita kata kalaulah dia seorang ulama tapi sikap dia tidak telus, sikap yang tidak aman, dia akan menjadi ulama su. Kalaulah dia seorang yang berkemahiran profesional tapi tidak ada sikap yang integriti yang baik, dia akan menjadi seorang yang merosakkan negara, contoh. Jadi itu adalah bukti sikap ni adalah satu benda penting dalam diri seseorang. Tentu kita masih ingat kalau contoh kita dalam kehidupan kita tengok sikap. Kalau dalam jalan raya ni guru-guru mungkin biasalah sikap lah. Yang selalu dilancarkan ke atas kita kira pengguna-pengguna jalan raya. Bila mana menjelang musim-musim perayaan terutamanya. Tapi namun selalunya kadar kemalangannya masih meningkat. Jadi hasil kajian pihak berkuasa ni, kemalangan terus berlaku bukan kerana kenderaan tu tidak canggih. Kenderaan canggih lah. Estimanya, welfare-nya. Tapi kemalangan tu terus berlaku. Bukan kerana undang-undang yang tidak cukup. Bukan kerana undang-undang yang tidak ketat. Bukan juga kerana jalan raya yang tidak elok. Bahkan bukan juga kerana cuaca yang buruk. Tetapi ia adalah kerana kecuaian dan sikap buruk pemandu itu sendiri. Begitulah apa yang nak kita relate ataupun hubungkan berkenaan dengan poin sikap. Jadi, adik-adik yang dirahmati oleh Allah sekalian, terutamanya SPM, faktor sikap ni banyak mempengaruhi pencapaian akademik para pelajar. Sangat mempengaruhi. Kalaulah sikap adik-adik, contoh hari ni ada yang bila kita ada program, ada yang masuk, ada yang tak masuk, ada yang sayang pagi dia. Jadi itu adalah sikap yang menentu kepada kejayaan akademik pelajar. Pelajar yang mempunyai otak yang bergeliga daripada asal, kecil bangun tu pandai baca ABC. Contohlah. Ataupun kita kata, dia ni memang bijak asal. Orang yang otak bergeliga tetapi malas. Tidak berdisiplin. Tidak konsisten. Selalunya akan ketinggalan dalam pelajaran. Walaupun dia memang bijak asal, walaupun ni, dia akan ketinggalan dalam pelajaran. Berbanding pelajar-pelajar yang biasa je. Tidaklah bijak sangat. Tetapi lebih rajin, lebih berdisiplin, konsisten, mereka akan berjaya. Begitu juga pada para usahawan. Sama lah kalau orang buat bisnes pun, kalau faktor sikap dia, sikap tu lebih dominan berbanding modal dia yang dia ada. Mungkin modal dia ada besar tapi sikap dia tak jaga masa, ilmu dan kemahiran dia kurang dan lain-lain. Jadi sikap ni adalah penentu, ataupun sikap positif ni adalah penentu kejayaan. Okey, adik-adik yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi kita akan tengok bagaimana poin dalam sikap ni. Sikap apa yang nak sentuh? Banyak sikap-sikap kita boleh sentuh. Cuma nak sentuh dua je sikap. Sikap positif dua. Pertama adalah, dalam kesempatan masa 12 minit. Okey, perkara pertama sikap yang nak sentuh hari ini adalah berkenaan dengan ketinggian azam. Ketinggian azam ataupun tekad kita. Ulama, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, ulama-ulama pada zaman dahulu, mereka menjadi hebat kerana mereka mempunyai cita-cita yang tinggi. Bahkan daripada kecil lagi, mereka ni telah terbina dengan tekad ataupun azam yang sangat tinggi dalam hidup mereka. Mereka ni bersungguh-sungguh dan mempunyai kesabaran. Mereka mempunyai kesabaran untuk meraih ilmu tu. Antara kisah-kisah yang kita boleh sebut, membuktikan kepada kesungguhan mereka, bagaimana mereka pada zaman-zaman dahulu. Antaranya kisah yang disebut oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Dia menceritakan, kami di Mesir pada masa belajar selama 7 bulan. Dia menceritakan zaman dia, kami di Mesir pada zaman masa belajar selama 7 bulan, kami tidak makan gulai atau lauk. Sebab apa? Ini kerana setiap hari kami bahagikan masa-masa kami dengan majlis bersama guru. Dia tak sempat nak makan sedap-sedap. Kerana masa-masa yang dia ada ni, diberikan hak kepada majlis-majlis ilmu. Sedangkan pada waktu malam pula dengan naskah dan muqabalah. Maksudnya malam dia untuk dia orang kaji dan pelajaran. Suatu hari, dia ceritakan lagi, suatu hari datang dia menziarahi seorang gurunya yang sedang sakit, dan dalam perjalanan balik tu mereka terjumpa satu pasar yang menjual ikan. Jadi dia beli ikan tu dan dia membeli sampai di rumah. Bila sampai di rumah tu masuk waktu belajar. Dia beli ikan di pasar tu.
Sampai di rumah tu dia dah masuk waktu belajar. Jadi bila mana masuk waktu belajar tu, dia tidak sempat buat apa-apa dan terus ke majlis ilmu. Dia terus ke majlis ilmu dia tu hingga 3 hari. Dikatakan 3 hari dan beberapa waktu, sehingga ikan tu hampir busuk dah. Ikan tu hampir busuk. Justru kami makan dalam keadaan berbau, sedangkan kami tidak sempat hendak beri kepada orang untuk makanannya. Kemudian dia berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Maksudnya adalah ilmu tidak mungkin dimiliki dengan kerehatan badan. La yustata'al ilmu birahatil jism. Ilmu tidak mungkin akan dimiliki dengan kerehatan badan. Ini kata-kata yang disebut. Bermaksud adalah kita punya tekad belajar, kalau ulama zaman dulu, siapa ke dia ni, bila mana masuk belajar dia tinggal benda lain. Siapa ke ikan pun dia tak ingat siapa. 2-3 hari lepas tu baru dia ingat. Wallahualam dia cara simpan macam mana, waktu kita tak nak bahas lah. Tapi ni antara yang disebut oleh Ibn Hatim Ar-Razi. Dinakalkan dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Seterusnya, dalam biografi Imam Syarifuddin Al-Tilmisani, katanya, suatu hari datang majlis Syekh Abu Azid, anak kepada Imam At-Tanasi Al-Barishki, untuk pelajaran tafsir Quran. Dalam majlis tu, Syekh ataupun guru-guru di sana tu menyebut tentang nikmat-nikmat syurga. Berkenaan dengan nikmat-nikmat syurga. Kita nak tengok bagaimana tekad orang dahulu dah. Bagaimana tekad orang dahulu. Lalu, seorang kanak-kanak ni, dia bertanya, adakah boleh dibaca, yakni boleh dibaca dalam syurga ni ilmu? Boleh dibahaskan, dibincangkan dalam syurga ilmu? Jawab guru tersebut, jawab syekh tersebut, benar boleh. Hal itu boleh menyegarkan jiwa, mengenakkan mata. Lalu budak tu berkata, kalaulah mu jawab tidak, nescaya aku katakan kepadamu, tiada maknanya syurga. Tiada kelazatan dalam syurga. Maksud sini adalah, budak ni betapa dia himmah ataupun keinginan tinggi dalam ilmu. Dia kata, adakah dalam syurga ni kita boleh bincang pasal ilmu juga? Boleh berdiskusi pasal ilmu? Lepas tu dia kata, kalaulah tak ada benda tu dalam syurga, aku rasa tak ada kelazatan pun syurga tu. Dia kata gitu. Betapa hebatnya azam ataupun kesungguhan orang dahulu dalam belajar. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah sekalian, itu adalah tekad yang kita sempat sebut pada hari ini, dan kita akan masuk kepada yang kedua adalah sikap yang kedua adalah sikap nilai waktu ataupun nilai waktu seorang Muslim. Bagaimana kita lihat dalam satu buku Wajibat yang ditulis oleh Dr. Majdi Al-Hilali, bagaimana kita bacakan satu hadis ni, yang mana hadis ni kena kepada kita semua. Tak kira lah siapa pun kita. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, riwayat Al-Bukhari hadis ni, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbun, dua nikmat yang selalu mempersona ataupun dilupakan kebanyakan manusia, yang tidak diketahui oleh orang ramai. Maksudnya kita ni, dua nikmat ni Nabi sebut dilupakan ataupun sering lalai daripada manusia, iaitu kesihatan dan kelapangan. Kesihatan dan masa lapang. Ini adalah dua nikmat yang sering kita lupa, adik-adik pelajar dan rahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok ini dah, bagaimana PDPA kita, masa kita banyak. Kalau contoh orang duduk asrama kat masa dia memang lari tu. Orang duduk rumah pun sama, malamnya dia, cikgu nak buat kelas tambahan pun kadang-kadang ada mari, ada tak mari. Jadi masa kita bebas dengan PDPA ni. Ataupun awak nak SPM lagi lah, masa ni sangat penting untuk awak. Para sahabat dan salafus soleh, mereka adalah sebaik-baik generasi umat ni. Sangat-sangat mengambil berat berkenaan dengan waktu. Seolah mereka ni orang yang paling mengetahui nilai waktu. Disebut dalam kitab begitu. Sebahagian mereka berkata, di antara alamat seseorang itu dicela, alamat ataupun tanda seseorang itu dicela adalah apabila dia mensia-siakan waktu. Tak kira lah kalau ustaz sendiri pun, kalau dah kita mensia-siakan waktu, antara tanda orang ni dicela. Sebahagian mereka juga berkata, waktu ni umpama pedang. Jika engkau tidak memotongnya, ataupun kita kata memanfaatkannya, menggunakannya, ia akan memotongmu. Kita tengoklah adik-adik dirahmati Allah sekalian. Allah sebut dalam Quran, wal asr. Allah sebut dalam Quran, wal asr. Demi masa. Kalau kita tengok, sebab apa Allah tak sebut dalam Quran, kalau perkataan waz zaman, demi zaman, wasa'ah, demi detik. Ataupun perkataan-perkataan lain menyebutkan kepada masa. Banyak perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada masa. Kalau ada yang dalam kalangan kita belajar bahasa Arab atau agama, banyak perkataan lain yang boleh digunakan untuk menyebut kepada masa. Demi masa. Banyak lagi perkataan lain. Tetapi dipilih sebab apa? Dipilih wal asr. Asr juga dipilih. Sebabnya asr ni bermaksud daripada perkataan-perkataan yang membawa makna. Contoh kita tengok asir. Asir ni maksud dia jus.
Perkataan ataupun kata asal dia, kata akar dia sama. Ain Sa' Ra. Bermaksud juz. Juz ni dibahaskan oleh ulama tafsir Jordan, dia bagi tahu sebab digunakan wal as bermaksud as ni asir. Asir ni untuk melahirkan juz, dia perlu kepada perahan. Dia perlu kepada perahan untuk menghasilkan juz. Begitulah digunakan perkataan as pada Quran menyebutkan demi masa yang sedang yang perlu diperlukan. Demi masa yang perlu diperlukan. Maksudnya bukan sekadar kita sebut demi masa secara mudah itu, tapi demi masa yang perlu kita tekankan betul-betul, manfaatkan betul-betul masa tu. Wal as innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Sekali kita tengok hebatnya bahasa Quran. Sebab apa Quran tak guna bahasa lain? Sebabnya nak bagi tahu as dimasukkan dalam Quran tu, masa di sana tu bukan masa yang maksud biasa-biasa, tapi demi masa yang perlu kamu manfaatkan betul-betul, sebagaimana juz untuk melahirkan juz kamu perlu. Sebab kalau bahasa Arab asir itu adalah juz. Jadi itu antara kehebatan bahasa Arab dalam Quran. Kalau kita belajar banyak lagi lah. Jadi para sahabat salafus soleh ni berkenaan dengan masa ni sentiasa berusaha untuk meningkatkan diri. Daripada masa ke semasa berusaha untuk lebih baik. Daripada semalam, esok ataupun lebih baik daripada semalam. Hari ini lebih baik daripada semalam. Sebahagian mereka berkata lagi, sesiapa yang hari ini sama dengan semalam, mereka adalah orang yang rugi. Sesiapa yang hari ini tidak baik, tidak lebih baik daripada semalam, mereka adalah orang yang dilaknat. Maksudnya mereka mengambil penting masa bagi diri mereka. Hasan Al-Basri berkata, masih daripada sikap masa, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah hitungan hari-hari. Jika sehari berlalu, sebahagian daripadamu, jika sebahagian telah berlalu, boleh jadi semuanya akan berlalu. Engkau telah mengetahui, maka beramallah. Maksudnya, kita ni adalah sebahagian daripada hari-hari yang ada. Jadi jangan abaikan waktu-waktu yang ada. Macam hari ni, apa benda kita nak buat, kita kena rancang. Pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah sekalian. Mereka ni siapa pula? Para salafus soleh, sebaik-baik generasi dalam Islam. Sebaik-baik generasi dalam manusia, mereka sangat berhati-hati, prihatin agar tidak berlalu suatu hari ataupun suatu waktu, walaupun sedikit tanpa ada peningkatan ataupun pertambahan ilmu yang bermanfaat, amal soleh, mujahadah, menolong orang lain, tidak ada sedikit pun dia mensia-siakan waktu mereka. Jadi kita tengok antara kata-kata Ibnu Mas'ud berkaitan masa lagi, tiada pun, Ibnu Mas'ud berkata, tiada yang membuat aku kecewa setiap kali matahari terbenam, yang mana berkurangnya ajalku. Bila mana matahari terbenam, maksudnya umur dia semakin habis, dalam masa yang sama amalku tidak bertambah. Tengoklah bagaimana mereka ni sangat-sangat menghargai masa. Okey, jadi bagaimana cara untuk kita memanfaatkan waktu? Disebut oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ni antara satu penulis kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai waktu di satu kitab yang berjudul Nilai Waktu di Sisi Para Ulama. Disebut dalam Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni sebut, di antara perkara penting untuk kita untuk membantu seseorang ni memanfaatkan waktunya, tak kira lah siapa pun dia, cara penting untuk kita memanfaatkan waktu ni, pertama adalah kita kena menyusun amal kita. Kita kena susun dulu. Kalau lah contoh hari ni, pagi tadi, macam mana kita susun? Kalau adakah kita berserah kepada jadual sekolah semata-mata? Kalau sekolah SMK pula serah macam tu, disusun jadual PDP sekian-sekian. Bagaimanakah pelajar semua menyusun jadual masing-masing? Jadual diri daripada pagi, petang, tengah hari, sampai malam semua. Bagaimana kita menyusun? Sebab pertamanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah sebut ni, menurut ulama besar ni. Dia sebut pertama, cara untuk kita bantu kita memanfaatkan masa, pertama kita kena menyusun amalnya, menyusun waktu. Kita kena susun. Sebab tu kena ada jadual peribadi masing-masing. Kita ada perancangan. Kalau kita hidup sekadar ikut nafsu, ikut angin tu, last sekali masa kita akan buzzer kita. Sebab tu kita rasa masa kita tidak berkualiti ataupun masa kita terlalu cepat. Kedua adalah menjauhi majlis yang tidak berguna, perkara yang tidak berguna. Contoh apa? Main game ni kalau setiap masa nak main, kalau main untuk release tension tu okey lagi lah. Kita tidak mahu ambil pendekatan terlalu strict. Cumanya kita kena ingat jangan menjadikan game tu satu benda yang asas dalam hidup kita sehingga kita mengabaikan perkara lain. Sebab kita kena menjauhi majlis-majlis tidak berguna. Tak kira lah majlis tidak berguna ni apa, buah-buah kosong dan sebagainya. Ketiga adalah meninggalkan sikap berlebihan dalam semua perkara.
sikap-sikap berlebihan dalam semua perkara ni kita kena tinggalkan. Over sangat buat benda ni, over sangat buat benda ni, kita kena tinggalkan. Kena tinggalkan. Jadi kalau ada sikap-sikap berlebihan dalam semua perkara tu, kita kena berhati-hati. Makan berlebihan ke, tidur berlebihan ke, rehat berlebihan ke, ikutlah benda-benda berlebihan ni, tinggalkan. Keempat, bersahabat dengan orang yang bersungguh-sungguh. Kena bersahabat dengan orang yang bersungguh-sungguh. Kalau kita bersahabat dengan orang yang toksik ataupun orang yang tidak ada semangat yang baik, kita pakai jadi kita kerana adalah kerana cerminan seseorang, kawan ni adalah cerminan kita. Kawan ni adalah cerminan kita. Kalau kita ni tak okey, jadi kawan ni adalah cerminan kita. Jadi kita tengoklah. Sebab tu penting sahabat-sahabat ni. Kemudian yang seterusnya, prihatin terhadap nilai waktu. Dia prihatin, dia cakna terhadap nilai waktu yang berjalan dalam diri dia. Dia prihatin terhadap nilai waktu yang dalam diri dia. Kemudian yang terakhir adalah dia membaca tentang ulama dan orang ternama. Dia baca bagaimana perjalanan hidup ulama-ulama ataupun orang ternama dulu. Bagaimana perjalanan masa dia dan sebagainya. Jadi, situlah bagaimana kita lihat masa itu sangat penting dalam diri sehingga menyebabkan kita ni perlu amat cakna pada diri sendiri. Seterusnya, yang terakhir, kita kira hari ini terakhir, benda apa yang kita perlu waspada. Perkara apa yang kita perlu waspada dalam diri kita. Sikap, supaya sikap positif ni boleh menentukan kejayaan kita. Yang terakhir nak kira untuk sempat nak ambil ini, awasi benda ni ya. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah perlu awasi, waspada dengan benda ni. Dalam kita menimba ilmu ataupun menuntut ilmu ni, nak SPM terutamanya, nak belajar semua ni, masa yang semput dah kita ada bulan 9, masuk bulan 9, 10, 11, 12, mungkin bulan 1, bulan 2 exam ke, ataupun mungkin tahu, wallahualam lah kita tahu tarikh exam dah. Tapi masa sentiasa berjalan, berdikit-dikit nak. Dalam kita belajar ni, menuntut ilmu ni, penting untuk kita perhatikan penggunaan beberapa kalimah yang biasa diambil ringan. Perkataan yang mungkin biasa kita ambil ringan. Iaitu apa? Seperti mana perkataan akan, nanti, tunggu dulu, tunggu sekejap. Jadi perkataan-perkataan seumpama ni, kita selalu ambil ringan. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sebab apa anda kata gitu? Kerana semua ni perkataan-perkataan nanti, akan, tunggu dulu, tunggu sekejap, itu adalah racun kepada tergendalanya cita-cita ataupun aktiviti-aktiviti kehadapan kita dalam menuntut ilmu. Kita tengok dalam satu kitab, Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitabnya Qasrul Amal, dia menyebut pada hikmah 206 dan 208, dia menyebut dalam riwayat daripada Abi Ishaq As-Sabi' radhiyallahu anhu berkata, qila li rajulin min Abdul Qais awsi qala ihzaru sawfa. Dia beritahu apa? Dikatakan kepada seorang lelaki ni daripada Abdul Qais, wasiatkanlah, dia minta tegur. Wasiatlah kepada aku satu benda. Tegurlah aku satu benda. Minta tegur aku satu perkara. Lalu dia berkata, awasi perkataan saufa, iaitu awasi. Berhati-hatilah kamu dengan perkataan akan. Maksudnya tak apa, aku buat apa ni ya? Aku akan buat apa ni ya? Nak belajar? Tak apa, aku akan buat apa ni ya? Nak study, nak buat latihan. Sekejap lagi aku buat, nanti aku akan buat apa ni ya? Perkataan akan tu, dia kata berwaspadalah kamu dengan perkataan akan. Okey, seterusnya daripada Abi Al-Jalal, Jailan bin Farhah radhiyallahu anhu katanya, qara'tu fi ba'dil kutub anna sawfa jundum min junudi iblis. Dia sebut gitu. Apa benda maksudnya? Aku baca pada sebahagian kitab. Maksudnya, daripada Abi Al-Jalal disebut, aku baca pada sebahagian kitab bahawa perkataan sawfa ni adalah tentera daripada tentera-tentera iblis. Dia bagi tahu penggambaran perkataan sawfa atau perkataan akan. Aku nak buat apa ni? Akan buat apa ni? Perkataan akan buat ni bukan buat lalu, akan buat. Ataupun kita kata agak perkataan nak bertangguh lah. Perkataan nak bertangguh, akan buat ni adalah daripada tentera iblis. Sebab apa dia sebut gitu? Sebab nak kata sikap bertangguh ni, sikap nanti dulu ni sikap adalah sikap racun kepada orang yang belajar. Racun kepada orang belajar. Sikit-sikit nak nanti lah kali tak belajar. Sebab tu kita kena ada, macam kita tengok cerita tadi. Macam kita sebut tadi awal-awal tadi, bagaimana disebut tadi, bila mana dia beli ikan pasar, balik rumah, sampai majlis ilmu, dia tak nanti dah, dia terus majlis ilmu. Sampai ikan tu tak berasa ada ikan tu. Sampai ke ikan tu hampir buruk, hampir busuk.
Jadi bagaimana himmah mereka, keinginan mereka dalam belajar. Banyak lagi kisah-kisah lain sebenarnya menunjukkan kepada himmah orang belajar. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, at-taswif jundum min junudi iblis azim zalama qada'a bihi. Maksudnya bertangguh itu, at-taswif, bertangguh itu adalah tentera daripada tentera-tentera syaitan yang besar selama mana diperdaya dengannya. Jadi ni antara satu lagi kata-kata berkenaan dengan bertangguh ni adalah satu tentera ataupun benda yang boleh merosakkan kita. Mudah kata gitu. Jadi adik-adik, anak-anak pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, kegagalan dengan sebab bertangguh ni adalah satu hal yang tidak dapat dielakkan. Inilah yang merosakkan kita berjaya dengan cemerlang sebenarnya. Bertangguh sebab kita nak terus belajar, bertangguh. Selain sikap-sikap lain lah. Daripada hadis yang anda sebut qasi akhir ni, untuk menutup ini, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Kita baca maksud tu supaya masa sempat. Ni riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak. Rebutlah 5 perkara. Ni kita kena ingat walaupun kita biasa dengar tapi kita perhatikan dan insafi muhasabah diri. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, sihatmu sebelum sakitmu, waktu lapangmu sebelum waktu sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum fakirmu. Ini adalah 5 perkara yang ada dalam nasyid pun ada disebut sama. Sihat sebelum sakit, lagu kita tahu lah. Kaya sebelum miskin. Banyak lagi yang menekankan kepada kita berkenaan dengan hadis ini. Jadi hadis ini disebut oleh Nabi SAW bermaksud satu masa nanti kita akan sakit, kita akan menghargai itu sihat. Satu masa nanti kita akan sibuk, kita akan menghargai waktu lapang kita. Satu masa nanti antum semua akan nak dekat ke USA. Antum akan menghargai masa-masa yang ada pada tahun tu. Satu masa nanti antum nak percubaan, antum akan menghargai masa-masa ketika mana antum duduk pertengahan. Sekarang ini nak MPP 2 dah. Jadi hargailah masa tu adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Antara kata-kata terakhir, Abdullah Ibn Mas'ud berkata, tiada yang aku kesalkan dalam sehari ketika terbenamnya matahari selain daripada umur aku menjadi pendek sedangkan amalan aku tidak bertambah. Yang kita sebut tadi. Maksudnya Ibn Mas'ud sendiri, dia rasa tak ada benda yang paling kesal dalam hidup dia setelah matahari terbenam ataupun tibanya malam, melainkan umur dia semakin tak ada, tapi amal dia tidak bertambah. Jadi sebagai renungan untuk kita bersama berkenaan dengan sikap positif penentu kejayaan, iaitu 2 perkara yang sempat sebut pada hari ini, iaitu pertama, azam kita, tekad kita kena tinggi. Sebagaimana tekad para salafus salih, sahabat-sahabat yang disebut tadi. Bagaimana mereka belajar, tekad di dalam ilmu, siapa ke ikan beli pasal teringat sebab apa? Sebab sampai rumah, masuk waktu belajar, tinggal ikan, pergi belajar. Lepas tu kita tengok lagi bagaimana seorang tadi disebut, adakah di syurga tu ada majlis-majlis ilmu? Kalau tak ada, bagi aku syurga tak ada kelazatan pun. Disebut gitu. Sebab apa? Sebab kelazatan dia dengan ilmu tu sangat tinggi. Tu keazaman ataupun tekad, himmah mereka, keinginan mereka dalam ilmu tu sangat tinggi. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Kita yang mendengar kita. Kemudian berkenaan dengan masa. Kita sebut bagaimana para salafus salih dulu menyebut berkenaan dengan masa. Yang anda sebut tadi. Kalau antum semua catat, alhamdulillah. Kalau tak catat tak, biasa tak catat ni hilang. Ilmu ni, dia seperti mana tali unta lah. Tali unta liar ni, kalau kita tak ikat dia, dia akan lari. Jadi wallahu ta'ala alam. Anda harap sekadar tu dulu perkongsian anda pada hari ini sekitar 40 minit. Moga-moga apa yang anda kongsikan ini dapat manfaat dan dapat disebarkan supaya benda ni dapat kita kongsi bersama-sama. Dan anda minta maaf banyak di peringkat sekolah sekiranya ada kekurangan. Segala yang kurang itu adalah daripada diri anda sendiri, dan apa yang dapat manfaat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.